Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli ala karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rancangkan hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Ulul Azmi kerana sudi menjemput dan semua ahli-ahli surau An-Nur Taman Cepaka. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya pada malam ni. Hanya sekadar perkongsian, bukan majlis ilmu, bukan apa. InsyaAllah. Sebelum tu saya ta'arufkan diri saya dulu. Kita habis pukul apa ni? Sampai Isyak ni? Lewat sikit? 10.30. Banyak lagu nak nyanyi. InsyaAllah. Astaghfirullah. Jadi alhamdulillah, saya taruh diri saya sikit. Nama saya penuh Muhammad Ali bin Ismail. Saya berasal daripada Kelang. Punya seorang isteri dan 5 orang anak. Alhamdulillah. Dan saya pernah bersama dengan kumpulan ekspedisi dan masih lagi bersama dengan kumpulan ekspedisi dan juga kumpulan Terra Rosa. Ada tulis dekat banner tu bekas ekspedisi. Jadi isu pula. Ada orang tanya saya post kat FB, orang tanya dia jadi bekas ke? Bekas ni bila-bila akan jadi. Mati nanti jadi bekas lah. Kan? Tak lama lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan. Saya bersama dengan kumpulan ekspedisi dan alhamdulillah masih lagi. Nanti saya cerita kenapa masih lagi. Dan kita bercerita tentang penghijrahan, insyaAllah. Kalau nak ikutkan dia punya sebab-sebab ni menjadi penghijrahan ni banyak. Antaranya lah saya cerita. Antaranya faktor umur. Hari ni dah 52, alhamdulillah. Allah panjangkan umur. Jadi masa nak masuk umur ke 40, dia ada sikit suspense sikit. Dan anak pun makin lama makin besar. Jadi asbab juga. Bila anak makin besar, ayah kalau rock and roll juga, pening juga. Jadi alhamdulillah. Saya pernah satu ketika dulu, saya pergi mana-mana buat persembahan dan saya akan balik malam, lewat malam. Selalunya lewat malam. Pukul 3, pukul 4 pagi macam tu. 3, 4 pagi. Dan bila balik malam, bila buka pintu tengok anak-anak semua dah tidur. Isteri pun dah tidur. Dalam hati tengok, Masya Allah, anak dia dah besar dah. Tengok isteri pun sama. Alhamdulillah, sama besar juga. Syukur sihat lah. Jadi, tapi dalam hati ni terfikir besar ni. Dan terdetik dalam hati ni, terfikir anak ni besar nanti nak jadi apa. Besar ni nak jadi apa? Nak jadi selebriti ke? Nak jadi rockstar ke? Nak jadi orang terkenal ke? Nak jadi macam mana? Dalam hati ni terfikir. Fikir risau tu datang. Jadi saya fikir, nak jadi apa sebenarnya tak jadi masalah. Nak jadi apa pun tak jadi masalah. Jadi bila dah jadi macam tu, bila tak ada ingat pada Allah, Allahu Akbar. Sayalah tu. Bila alhamdulillah, bila fikir risau ni datang tentang hal anak ni, Allah timbulkan satu kerisauan dan akhirnya saya ambil satu keputusan untuk berhijrah, berubah. Mula-mula step by step lah. Dia tak ada secara drastik. Alhamdulillah, bila fikirkan macam ni, saya kena ambil satu suasana baru. Apa yang suasana yang kita nak cari? Suasana sekeliling kita. Biasanya sekeliling kita ditemani oleh rakan-rakan, kawan-kawan kita. Saya fikir nak kena cari satu kaedah yang baru, nak kena satu suasana yang baru. Cari kawan yang baru. Kawan yang lama bukan tak bagus, insyaAllah. Alhamdulillah, sampai sekarang masih lagi berkawan. Jadi kaedah sekarang ni, kalau nak cari kawan lebih mudah, bukan macam dulu-dulu. Dulu kalau nak cari kawan, kita ada pot-pot kita. Betul tak Cik? Kita ada pot kedai kopi, pot kedai kerem. Dululah kalau yang tak ni lah, saya lah tu. Tapi sekarang ni dah tak payah pot dah. Kita chat dalam handphone je. Kita dah jumpa dah. Dalam WhatsApp group dah macam-macam geng ada dalam. Jadi bila nak hijrah ni, nak cari kawan yang mana yang boleh membantu ni, InsyaAllah.
Tengok nama-nama, senarai nama dalam handphone, dari A to Z, ada tak yang boleh membantu saya, yang boleh membawa saya kepada Allah. Cek, Masya Allah. Cek 1A to Z, tak ada nampak nama ustaz pun. Allahu Akbar. Tapi dalam banyak-banyak tu, orang kata dalam standar pisang tu mesti ada yang elok. Adalah seorang kawan ni, kita tengok dia, bila kita kaji nama-nama ni, si A, si B, si C, macam mana orang ni, karakter dia macam mana, kita boleh bayangkan. Tapi kita nampak ada seorang ni, dia ni nampak budak baik sikit. Bukan tak rapat dengan dia, cuma tak mesra. Dia kita kawan tapi kurang mesra dan kenal, dan jarang-jarang berhubung. Tapi saja-saja kita pernah berwhatsapp lah, biasa lah sekarang ni. WhatsApp dia bagi salam, tanya khabar, dan ayat yang seterusnya saya tanya kat dia, kalau ada majlis ilmu, tolong bawa aku nak ikut. Dia pun jawab salam, alhamdulillah, waalaikumsalam, alhamdulillah. Ada. Malam ni memang ada. Allah mudahkan, alhamdulillah. Allah mudahkan. Hari tu kawan ni datang, dia kata, kau kat rumah, aku datang ambil. Kita pergi satu majlis ilmu, masya-Allah. Alhamdulillah. Bila kita nakkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi kemudahan, Allah Ta'ala mudahkan, insya-Allah. Jadi malam tu saya pergi kuliah maghrib lah macam ni. Bukan sebelum tu tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi kuliah. Pernah pergi, tapi Jebon ni biasa pergi, dia tak duduk depan-depan, dia tak duduk rapat-rapat, dia duduk belakang-belakang. Pergi surau, pergi, insya-Allah pergi. Tapi dia tak duduk, kalau majlis ilmu, dia tak duduk depan. Saya lah. Tapi nak jadikan cerita, sebab kita nakkan kebaikan, kawan tu datang pun dengan niat nak baik, dengan niat baik nak bawa kita kepada kebaikan, Allah mudahkan perjalanan tu. Saya datang majlis tu, duduk majlis ilmu hari tu, hari dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah saya duduk majlis, duduk depan sekali, depan ustaz, dengan kawan yang bawa tadi. Dan nak jadikan cerita juga, nak jadi asbab kebaikan tu, tengok satu majlis ilmu biasalah, biasa pergi majlis duduk belakang-belakang, tak kisah dah, kadang-kadang boleh hilang pun. Tapi bila duduk dengan kawan yang baik ni, bila kita tengok dia selepas 10 minit, 15 minit, pandang dia, pandang Usha kiri kanan, tengok kawan ni seorang yang tawaju, seorang yang fokus. Pandang lagi sini, ini memang fokus betul ini. Pandang lagi sekali, dalam hati kata, memang aku kena duduk sampai habis. Memang betul kena duduk sampai habis malam tu. Jadi nak jadikan asbab hidayat daripada Allah Ta'ala. Malam tu Allah Ta'ala bagi kepahaman, Allah Ta'ala bagi kepahaman, Allah Ta'ala bagi satu detik hati yang Masya Allah, yang menyentuh hati. Padahal ayat tu ustaz tu sebut biasa je, kita pun dah biasa dengar, saya pun dah biasa dengar, sebelum-sebelum ni pun biasa dengar. Tapi hari itu, sebabkan kita nakkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi rahmat. Kat situ kita dapat satu kepahaman. Apa ustaz tu kata? Hari itu, panjang ustaz tu cerita, tapi yang satu ayat ni cukup terkesan. Ustaz tu kata, solat berjemaah 27 ganjaran, berbanding dengan solat bersendirian, hanya dapat satu. Masa tu dah mula nak hijrah dah. Dah mulalah dia kan solat, bukan tak solat langsung, solat lah, tapi dengar azan kat rumah, azan kat radio, azan kat TV, ambil uduk, tapi semayang kat rumah. Allahu Akbar. Hari itu Allah Ta'ala bagi satu kepahaman, Allah Ta'ala bagi satu sentuhan hati ni. Uish, ruginya. Kenapa aku tak ambil 27? Kenapa aku ambil satu? Masya Allah. Alhamdulillah. Bila kita datang niat baik, duduk dengan orang yang baik-baik, Allah Ta'ala bagi kepahaman. Mula hari itu dah mula dah naik jazbah, mula naik semangat nak bersolat berjemaah. Dan Alhamdulillah, bila kita selalu datang masjid ni, Allah Ta'ala bagi banyak benda yang kebaikan yang kita dapat. Dan mula datang masjid, datang surau, bila dengar azan dilaungkan, kat mana azan, kat situ kita dah rasa macam kena datang masjid ni. Belum time tu dah kita rasa macam risau ni. Alhamdulillah. Dan jumpa seorang ustaz, bila dah rapat dengan orang surau ni, adalah ustaz-ustaz yang kita jumpa. Bila jumpa ni, kita nak minta nasihat dengan seorang ustaz.
Jumpa ustaz ni, cakap, "Ustaz, Assalamualaikum, tolong nasihatkan saya nak hijrah, saya nak berubah." Masa tu rambut panjang lagi. Dan paling best ni malam hari tu, ustaz tu tak sentuh pun bak rambut. Dalam hati kata, "Ish, tak sik pasal rambut. Alhamdulillah, boleh ada can lagi ni, simpan rambut panjang. Oh, nak rock lagi." Allahu Akbar. Tapi ustaz tu kata bagus kali. Kata nak hijrah ni bagus. Ada 4 perkara saya nak bagi tahu. Pertama sekali dia kata, jaga solat. Jaga solat. Macam mana orang jaga solat? Orang yang jaga solat ni, dia datang awal waktu, sebelum azan dilaungkan dia dah dekat masjid. Itu orang yang jaga solat. Masya Allah, berat ni. Tapi untunglah siapa jadi muazzin. Dia sampai dulu sebab dia muazzin kan. Alhamdulillah. Dia kata jaga solat, perbaiki solat, ganti solat-solat yang tinggal, perbanyakkan solat-solat sunat. Perbaiki solat, ganti solat, Masya Allah. Banyak yang tinggal dulu. Allahu Akbar. Bukan saja saya tinggal, malahan masa pergi konsert tu, orang kawan-kawan yang lain, peminat yang lain datang pun tak solat juga. Allahu Akbar. Bilal, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, bila ustaz tu bagi nasihat yang pertama, jaga solat, alhamdulillah, mulalah kita jaga. Yang kedua dia kata perbanyakkan bersedekah. Subhanallah. Sedekah ni dia kata Ali, satu kita bagi 700 kali ganda Allah nak bagi, 70 kali ganda Allah. Allah ni maha kaya, Allah maha besar. Dia nak bagi berapa kali pun jangan risau, jangan takut dengan sedekah. Sedekah ni tak akan menyebabkan kita menjadi miskin. Ustaz tu kata, saya teringat pula masa tu seorang kawan saya ni, dia ni India Muslim. Sebelum saya hijrah lah, saya pernah tanya seorang India Muslim ni, nama dia pun ahli juga. Saya tengok dia punya bisnes bagus. Saya pergi tanya suatu soalan kali, bagi tip satu, kata, bagi satu tip. Aku tengok kau masyuk kan, bahasa kita lah. Aku tengok kau masyuk je, boleh tak bagi satu tip? Tapi dia punya jawapan memang pedih. Memang pedih sampai ke hati. Allahu Akbar. Apa yang sahabat yang India Muslim yang baru masuk Islam ni kata, "Bang," dia kata, "aku paling senang bang, hari Jumaat insya-Allah bang, paling kurang RM50 masuk dalam tabung masjid. Paling kurang. Kalau ada lebih aku masuk lebih." Dalam hati aku kata, aku RM1 pun kadang-kadang menggigil juga. Aku lah, orang sini okey insya-Allah. Ada tak terasa hati macam tu? Saya, kawan tu cakap, Allah, pedih betul aku, menyesal aku tanya. Tapi itu satu pengajaran. Yang ni, dia ni walaupun dia baru masuk Islam, tapi dia yakin rezeki ni Allah akan ganti. Allahu Akbar. Dan pernah berlaku juga satu ketika tu saya memang tak ada, dah tinggal tak banyak dah. Kadang-kadang artis ni pun kadang pokai juga. Dia ingat kaya sangat. Bohong itu. Dunia sama ni, kan? Seluk-seluk duit masa nak pergi sembahyang Jumaat, tinggal ni, tengok maulid ni, tinggal ni je. Sedekah, insya-Allah Allah ganti. Yakin ni. Alhamdulillah, lepas sembahyang Jumaat tu ada orang call bagi job. Allah Akbar, kayanya Allah. Bahan Allah bagi lebih pada yang kita bagi. Subhanallah. Tu yang kedua, ustaz tu kata bersedekah. Yang ketiga, perbanyakkan kepada majlis-majlis ilmu. Wali dia kata, pergi majlis ilmu, pergi kuliah mana ustaz, pergi mengaji mana-mana ustaz. InsyaAllah dia kata. Kalau kawan-kawan yang lama duk sindir-sindir, peli-peli, kita buat macam biasa. Buat macam biasa. Tak apa, benda ni ujian dia kata. Kalau dia beli, dan insya-Allah dia kata ni satu lagi, insya-Allah akan datang kawan-kawan yang boleh membantu Ali, membimbing Ali. Bila kita duduk kat masjid ni, memang betul, alhamdulillah, hari ni nombor telefon ustaz-ustaz memang banyaklah kat saya. Bukan kami ustaz je, Bilal pun ada. Insya-Allah, kan? Allahu Akbar, alhamdulillah. Tu yang ketiga. Yang keempat, ustaz tu kata berkhidmat
berbakti dengan ibu bapa. Allah, masa tu, masa saya tingkatan 5, arwah ibu dah tak ada dah. Kemudian saya jadi rockers, Allahu Akbar. Dan sebelum ayah meninggal 4 tahun lepas, pagi Jumaat, saya sempatlah, kita pun sebab hikmat dia sebelum tu dah, kita dah mula hijrah, kita bantu macam-macam lah, kita hikmat lah dengan dia. Dan hari dia meninggal tu, dapatlah kita mandikan, kita dah belajar kan, mandikan, kafankan, solat jenazah, jadi imam, turun ke lain lahat untuk kali yang terakhir. Alhamdulillah, moga arwah ayah saya ditempatkan dan ibu saya ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan soleha, amin. Alhamdulillah. 4 perkara tadi yang Ustaz tu pesan: solat, sedekah, majlis ilmu, dan berbakti dengan ibu bapa. Alhamdulillah. Dan bila kita dah mula berhijrah, kita risau tentang anak. Tadi kita tengok anak makin lama makin besar, subhanallah. Dan masa ni anak sekolah habis tingkatan 5. Biasa anak tingkatan 5, tawaran-tawaran ITPA, college, universiti memang banyak. Kalau sampai kat siapa-siapa ibu ayah yang pernah anak lepas tingkatan 5, mesti dapat tawaran tu. Tak mana dapat nombor telefon tu tak tahu. Tawaran ni. Saya dah masa tu dah fikir lain. Fikir ni kalau boleh anak nak masuk madrasah, macam mana cara nak masuk? Sebab anak dah daripada darjah 1, darjah 6, sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, sekolah biasa. Tak ada dalam suasana tu. Bila ayah dah mula hijrah, dah fikir risau tu, macam mana nak buat suasana. Alhamdulillah, apa yang ustaz tadi pesan, cari suasana baru, dapat kawan-kawan ustaz. Saya jemput satu orang ustaz, kenal seorang ustaz ni, ustaz datang rumah boleh? Saya nak bawa makan-makan. Dia kata, kenapa pula? Tak ada kenduri. Tak ada kenduri ustaz. Dan saja-saja nak bawa makan, nak jemput ustaz. Lepas tu nak minta pandangan ustaz, nak ustaz tolong buat tazkirah sikit dengan keluarga saya. Lepas saya, apa pula dia kan? Ni anak lepas SPM, saya kalau boleh nak macam anak ustaz lah, semua anak ustaz Hafiz, Hafizah. Dia kata terbaik tu. Ustaz tu pun datang rumah, dah bagi makan, dah bagi tazkirah. Ada ayat yang tinggal, yang terkesan, yang saya ingat ustaz tu bagi tahu. Ada 3 perkara sebelum selepas ayah kita meninggal, ibu bapa meninggal, 3 perkara. 3 perkara ni apa dia? Ilmu yang manfaat, sedekah jariah, dan juga anak yang soleh yang mendoakan ayah yang telah tiada. Yang bab yang ketiga tu, anak yang soleh yang mendoakan dia tu, dia push betul-betul. Dan alhamdulillah, akhirnya anak tadi yang sekolah biasa ni ubah. Dan tawaran-tawaran tu pun saya tak tunjuk, terus masuk madrasah. Masuk madrasah ni ujian juga, sebab suasana dia duduk, masa tu saya duduk di, orang kata KL lah, KL. Duduk di Balakong tu, kira kawasan KL lah. Suasana tu suasana lain daripada madrasah yang kita nak bawa anak ni pergi. Masya Allah, memang ujian sungguh. Dengan keadaan mak kepada anak tu, isteri saya lah. Dia jadi macam, boleh ke tak boleh, boleh tak boleh, insyaAllah. Saya cakap insyaAllah. Dan anak-anak yang sekolah biasa pun saya masukkan sekolah agama. Tanya juga, boleh tak boleh, insyaAllah boleh. Dan masa tu ujian dia, show dah makin kurang. Orang tengok kita dah mula hijrah, kita dah mula hidupkan sunnah, pakai sunnah. Belajar nak hidupkan sunnah, pakai jubah, pakai kopiah, pakai serban, pakai rida. Promoter telefon, ni Abang Ali nak panggil show ni, boleh tak boleh? Apasal tak boleh pula? Tengok Abang Ali dah pakai jubah, dah macam ustaz. Saya cakap tak, saya baru nak start. Dulu saya tinggalkan sunnah, saya bawa satu perkara yang punah. Memang tak ada sunnah dalam hidup, dengan gaya hidup saya. Hari ni saya belajar nak hidupkan sunnah. Tapi suara ni satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Pernah saya berjumpa seorang ustaz, saya tanya ustaz yang sama juga yang nasihatkan anak saya tadi, keluarga saya tadi. Saya nak berhenti,
Saya tak nak nyanyi lagi. Ustaz cakap, hang nak kerja apa? Hang nak berhenti nak buat apa? Saya buatlah bisnes apa-apa Ustaz. Hang pandai ke bisnes? Tak pandai. Tak pandai, tapi hati tu nak. Dia kata jangan berhenti dulu. Jangan berhenti dulu. Rugi kalau berhenti. Dalam hati kata ada can lagi nak nyanyi. Astaghfirullahaladzim. Tapi ustaz tu kata apa? Suara ni satu anugerah. Tak semua orang dapat suara yang anugerah Allah bagi, yang sedap, yang boleh terkesan. Sedap apa? Astagfirullah. Alhamdulillah. Sedap tak sedap tu belakang kira. Tapi niat kita hari ni, kalau nak menyanyi tu, ustaz kata niatkan untuk dakwah. Kalau dulu menyanyi lara, ajak orang lupa pada Allah. Hari ni ubah, suara yang sama, orang yang sama, nyanyi apa nyanyi kata. Janganlah pergi kat kelab lah, pergi tempat yang elok sikit, yang ada orang yang boleh kita sampaikan. Nabi kata apa? Sampaikanlah walaupun satu ayat. Alhamdulillah. Hari ini masih lagi bersama dengan kumpulan ekspedisi. Mungkin poster tu ada salah sikit, bekas ekspedisi. Hari ni saya penat nak menjawab. Abang Ali dah keluar ekspedisi ke? InsyaAllah masih lagi. Misi pun tak habis lagi. Saya masa saya hijrah tu, saya dah tinggalkan ekspedisi. Akhirnya diorang panggil balik. Saya pun dah hijrah masa tu. Gempak dengar hijrah. Lepas tu saya dapat tawaran. Dia kata, Ali, kena nyanyi ni. Ni ada konsert ni, nak nyanyi. Alamak, nanti saya bagi tahu. Saya telefon ustaz yang sama juga. Ustaz, ni ekspedisi panggil nyanyi, ada konsert ni macam mana ustaz? Hang masuk. Oi, tak habis cakap lagi, suruh masuk dah. Macam mana ustaz? Saya dah hijrah ni. Wah, bunyi macam gempak ada hijrah. Dia kata tak. Inilah misi kita. Inilah kita punya misi kita. Geng-geng ni dia panggil masuk ni cantik dia kata. Inilah medan kita nak bawa kawan-kawan kita. Bukan kawan-kawan kita saja yang ekspedisi ni, malahan peminat-peminat kita ni. Siapa lagi nak sampaikan kepada diorang ni? Kalau hang berhenti tu lagi, tak tahu siapa nak bawa. Siapa nak sampaikan? Saya ustaz, dia kata. Saya ustaz duduk kat atas pentas konsert. Takkan saya nak cerita agama, orang tak nak dengar. Kalau penyanyi dia kata orang minat, dia cakap apa je orang semua ingat, semua ikut. Masya-Allah, beratnya ustaz. Jadi alhamdulillah. Usaha tu saya cuba usahakan sedaya upayalah. Pernah saya buat konsert mana-mana. Saya cakap ni ramai-ramai ni, insya-Allah besok kita ada lagi satu konsert. Jangan lupa datang. Masa tu dekat Sabah. Pukul 5.40 besok kita akan solat berjemaah ramai-ramai. Saya nak ramai macam ni datang. Boleh? InsyaAllah. Semua cakap tu insyaAllah. Besok saya pergi masjid, tak ada orang pun. Yang lepas tu tak ada. Yang ada semua orang bincang-bincang je. Allah, hidayat ni milik Allah. Moga apa yang kita sampaikan tu terkesan. Yang nak bagi hidayat ni, taufik dan hidayat ni Allah. Kita cuba sampaikan insyaAllah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Lepas saya join dengan ekspedisi balik tu, saya dapat lagi tawaran pergi umrah kali kedua. Mula-mula pergi seorang. Yang kali kedua saya pergi, saya cakap dengan ustaz yang bawa tu, ustaz, kali kedua ni kalau boleh saya nak bawa lagi 3 orang. Siap cakap tu, kalau saya pergi seorang saya tak nak. Oh Asian. Kalau ustaz tu kata tak nak pergi tak apa, pada muka aku. Tapi ustaz tu tanya, Abang Ali nak bawa siapa? Saya 3 orang. Dia ingat nak bawa family. Tak, saya nak bawa lagi 3 orang ni, ekspedisi. Ustaz tu kata, okey tu bagus tu. Rupanya ustaz tu berminat ekspedisi. Dia kata masa kami kat madrasah, ekspedisi ni kita punya kitab juga sebagian. Astagfirullah. Dia kata ekspedisi ni dia minat ekspedisi. Tapi alhamdulillah asbab nak jadikan sebab doa daripada ustaz-ustaz yang tengah mengaji tu, alhamdulillah kita dapat pergi umrah. Satu band, satu grup. Memang tak pernah buat band lain lah kan? Band lain tak buat tu, saya pergi satu, tak ada kan? Salam Baskers pun tak pergi satu grup, tak ada lagi kan? Belum. Metallica pun tak buat. Memang. Allahu Akbar.
Kita pergi 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Tahun yang ketiga kita pergi, Allah rezekikan 3 masjid kita pergi. Al-Aqsa, Al-Haram, lepas pergi ke Madinah, ziarah Nabi, masya-Allah, alhamdulillah. Dan tahun seterusnya saya pun dapat tawaran lagi pergi umrah, alhamdulillah. Last sekali tahun ni bulan 2, sebelum yang akhir ni, hujung bulan 2 tu kan. Allahu akbar. Alhamdulillah. Yang orang kata rezeki bila kita hijrah ni, Allah. Saya pergi pun bukan pakai duit saya, 1 sen duit pun tak keluar. Kan? Semua orang kata, kadang-kadang orang yang fikir ni nak ada duit pun boleh pergi. Alhamdulillah saya tak ada duit sampai juga. Allah sampaikan hajat niat kita. Jadi alhamdulillah. Jadi kumpulan ekspedisi anak-anak tadi cerita pun dah selesai. Cerita apa lagi? Selepas saya hijrah ni memang ada ujian, ada cabaran. Cabaran ni macam mana? Pasal show tadi, orang tak panggil, kurang panggil show. Jadi saya duduk relax je, tak adalah macam dulu. Jadi tunggu show. Ada seorang haji ni telefon tadi, saya daripada NGO sekian-sekian nak panggil dia buat persembahan dan kita nak buat kutipan dana. Dana apa? MAPIM. Saya terlibat dengan MAPIM, Majlis Perundingan Islam Antarabangsa. MAPIM ni bantu Rohingya, Syria, Palestin untuk tabung tu. Saya buat persembahan dan mereka buat kutipan dan alhamdulillah. Saya ikut banyak kali program ni dan alhamdulillah. Ni cerita ni memang agak terkejut sikit lah. Selepas kita dapat collect dana, haji yang panggil saya buat sembahan tu, dia kata, "Ali, alhamdulillah, nama hang naik. Naik pergi mana haji? Naik, kita nak hantar apa yang orang bagi ni, kita nak hantar ke Syria." Dan hati diam lagi masa tu. Kita dah tengok dah video-video yang diorang hantar masa kita buat kutipan. Tempat semua kena bom, kita nak kena pergi. Biar betul je. Betul dia kata, pergi. Nama hang naik, kena pergi hantar. Habis duit yang banyak-banyak duit nak hantar ni, nak simpan buat apa? Pergi hantar. Biar betul je saya cakap. Hang kalau pergi mati syahid tak nak. Kalau mati syahid. Mati syahid 1 bab je. 1 bab saya tak sedia lagi. Kan macam mana ni? Allahu akbar. Saya sambut cabaran tu, saya pun pergi. Masya-Allah. Pergi ke Syria, tempat yang orang dah tahu, kita pun dah tahu, semua tahu. Tempat tu tempat yang diserang. Dalam tanya ramai-ramai ni, saya nak tanya, ada tak yang nak pergi Syria? Tolong angkat tangan. Tak ada kan? Saya pun tak mimpi benda tu. Saya pun tak teringin nak pergi tempat tu. Tapi Allah Ta'ala dah tulis kat tu nama saya naik. Kita punya mimpi kita nak pergi Disneyland, pergi tempat yang best-best, pergi Europe ke apa kan. Tapi pergi tempat yang telah diserang, yang tengah diserang. Subhanallah. Jadi alhamdulillah pergi juga. Pergi niat lillahi ta'ala. Kalau mati ni anak bini aku tak tahulah macam mana. Alhamdulillah sampai balik hari ni hidup lagi. Dan misi kita tu nak menyampaikan sumbangan-sumbangan tu pun telah tercapai. Masa nak masuk, nak cerita, masa nak masuk ke dalam Syria ni, sebelum tu kita duduk di Jordan, di sempadan. Di Jordan tu ada pelarian Syria juga. Pelarian Syria ni duduk di Jordan tanpa bantuan daripada kerajaan Jordan. Dia bila duduk dekat situ hanya boleh tunggu orang bantu orang. Dia tak boleh kerja, dia tak boleh buat apa-apa. Dia tak boleh minta sedekah, kena tangkap, kena lock up teruk lah. Dia punya lock up tak macam lock up kita. Ada makan apa semua, dia lock up tak makan. Hang duduk je satu tempat, kawasan swasta yang orang infakkan tanah tu, duduk situ. Masa saya pergi tu bulan 2 kalau saya tak salah lah. Memang tak salah pun, lepas musim salji. Dan sejuk lagi masa tu. Kita orang Melayu ni memang tak tahan sejuk, aircon pun tak sejuk kan. Aircon pun tak tahan. Dengan glove, dengan baju berlapis-lapis, dengan yang tutup telinga tu kan, yang bulat tu, dengan snow cap, hantar bantuan. Tengok anak-anak Syria datang berlari-lari pakai seluar panjang, baju lengan panjang, pakai slipper.
sejuk-sejuk macam tu. Allahu Akbar. Diorang ni memang tunggu kita punya bantuan. Itu di Jordan. Kemudian saya daripada Jordan pergi ke Turki. Turki nama tempat tu Hatay, airport Hatay saya ingat. Sempadan pada Syria. Sampai malam tu hujan lebat. Sampai ke subuh hujan lebat. Subhanallah, hujan lebat ni macam mana? Besok dia kata besok lepas subuh kita akan masuk ke dalam border Syria. Masuk dalam tanpa pasport. Cerita pula. Masuk dalam tu tanpa macam tu je masuk. Kalau mati kering je tu. Masuk dalam tu, dan hari kita nak masuk tu masih lagi hujan. Pagi tu masih hujan lagi kenyang. Tapi yang orang yang bawa tu kata, alhamdulillah cuaca buruk ni, alhamdulillah. Kita buat terkejut. Kalau kita kat sini cuaca buruk, tak syok nak kata nak jalan nak masuk macam mana. Dia kata alhamdulillah. Tanya kenapa? Dia kata alhamdulillah. Sebab apa? Dia terjemahkan lah. Dia kata kalau cuaca cantik, cuaca tak ada hujan, jet pejuang Bashar al-Assad ni, Lanatullah ni akan terbang setiap hari dan akan bom di seluruh tempat di Syria ni sebanyak 100 biji bom barrel. 100 hingga 80 biji. Hari-hari dia kerja tu je. Tapi kalau cuaca buruk dia tak berani. Dia pun takut juga. Cuaca buruk dia kata alhamdulillah. Memang betul lah gitu kita masuk 3 hari saya masuk dalam tu. Walaupun cuaca buruk, hujan, tapi tenang. Dia kata kalau kalau tak ada hari hujan ni memang hari-hari ada bom, tak tahu kat mana dia. Tahu-tahu jatuh bom. Dan kita masuk dalam masa masuk tu pagi tu, jalan semua teruk dah. Kita satu van masuk ni semua orang Melayu, orang kita lah. Hari tu ada Haliza Helmi, ada Yat Hamzah dengan bekas suami dia, ada kumpulan Hijaz, saya, dan ada 2-3 orang. Toke Malakat Mall pun ada, sama-sama dengan saya juga masa tu. Masya Allah, muka Melayu semua masuk ni. Yang keluar ni, kereta yang duk keluar ni semua dengan barang-barang perkakas semua, satu kereta penuh semua dia. Dia orang pun tengok kan, apa dia orang ni nak datang. Orang nak belah dia main masuk pula. Muka tak macam Arab, muka Jawa pun ada. Tapi kita sampai alhamdulillah. Hari yang kita sampai tu terus kita pergi, ada hospital. Dan hospital ni kecil, lebih kurang macam surau ni lah, dan dibuat daripada kabin. Kita sampai tu dalam keadaan kelang kabut. Ada yang doktor tu berdarah, dia punya baju dia. Dalam masuk tu ada bilik operation, ada 3 bilik operation. Ada 2 bilik tu tengah beroperasi dan kami tak dibenarkan masuk. Sebab yang tengah operation tu orang perempuan. Tapi kita dengar suara jeritan orang tengah operation, menjerit. Kita cakap ni operation ke seksa orang? Kalau kita kat sini tengok kat TV, kat TV lah. Kita tengok kat TV tu sound effect tu biasa. Sound effect. Tapi ni live lain. Menjerit. Dan kita tanya kenapa menjerit? Azan dulu lah. Kita beri laluan pada azan insya-Allah. Dan kita sambut seruan azan. Jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sikit lagi boleh? Sampai pukul 10.30. Risau. InsyaAllah sikit kan. Tadi kita sambung kat mana? Masuk dekat ward tadi. 3 ward tu, ada 2 ward tengah beroperasi. Yang ward tu, yang operation tu orang perempuan, kita tak dibenarkan masuk. Dan keadaan dia bukan macam keadaan kita tengok dekat TV tu. Dia keadaan menjerit-jerit. Dan kita tanya, kenapa ni? Kenapa ni tengah seksa orang ke apa? Dia kata sini tempat sini. Memang kalau ada operation, dia tak gunakan bius. Tempat kena serang, macam mana nak jumpa bius? Kalau kena kerat kaki tu, kerat gitu je. Bayangkan macam mana. Jari kita ni kalau kena pisau pun, sikit je. Kita punya sakit tu macam mana. Ini kena operation, potong kaki. Allahu Akbar. Kalau kena kat tangan, potong tangan. Allah. Dan kita masuk ward belakang. Ward belakang tu pun daripada kabin, ada 2-3 katil tu. Ada 2-3 orang. Seorang budak remaja umur 16 tahun lebih kurang. Dan keadaan menggigil. Tangan menggigil. Mak dia dekat sebelah. Dia nampak kita datang, dia pun buka selimut. Mulut dia berbuih. Dia tanya, kenapa? Baru lepas operation, kaki dia sekat dah kurang. Tahan sakit. Sebab tadi operation tak pakai bius. Itu yang kita tengok live. Yang kita tadi dengar je, nanti live, mulut dah berbuih. Allahualam. Mudah-mudahan Allah pelihara dia dan jamin syurga insya-Allah. Sebelah lagi katil ada budak kecil. Nanti lagi sedih. Dalam umur 4-5 tahun macam tu. Budak perempuan, comel. Bapak dia ada kat berdiri sebelah. Bila kita datang, dia faham kita. Dia pun buka selimut. Dekat perut budak kecil tu ada besi besar ni, melekat kat perut dia. Tak cabut lagi. Mungkin budak tu kepenatan pingsan. Sebab bius tak ada. Kita tanya kenapa tak cabut. Itu pun satu hal juga pergi tanya macam tu. Tunggu doktor, kalau cabut mesti terburai budak tu. Allah. Besi tu datang daripada mana? Bom barrel tadi. Bom barrel yang saya cakap tadi tu, yang 100 biji, 80 biji setiap hari. Bom tu dia buat macam mana? Bom tong minyak. Tong minyak kita buat kenduri selalu kan. Ada tong isi air. Kan? Itu dia buat bom barrel, isi kat dalam tu racun, besi, kaca apa semua masuk. Dan bila benda tu terhempas, dia akan meletup dengan gas beracun apa semua, pecah. Sepihan tadi kena dekat perut budak tadi. Dan kita ada masuk satu masjid, Quran pun kena bom sepihan tu. Tembus. Ada yang melekat pun ada. Allahu Akbar. Kita pergi banyak tempat, kita pergi. Lepas pergi hospital, pergi tempat lain pula. Malam tu kami tidur dengan askar-askar sana. Sebutlah. Dan malam tu saya ditugaskan jadi jaga security, dibagi pegang weapon. Macam mana pegang? Cakap ayam dengan itik macam mana? Dia kata, kau tunggu sini, kalau ada orang masuk kau rasa-rasa macam tak okey je, kau tembak je. Oi, muka dia Arab ni, mana kita kenal kan? Semua sama je. Orang Bashar ni dengan orang Syria ni muka Arab juga sama, mana kita nak cap. Tapi alhamdulillah dia saja nak pergi kita test, merasakan benda macam mana. Hari yang kedua pun saya masih lagi. Hari yang kedua tu dia lain sikit. Tidur dekat bawah tanah. Dia buat satu rumah bawah tanah dan tidur di bawah tanah. Dan tempat lain kita pergi pun ada orang buat rumah bawah tanah juga. Dan sekarang ni ini rahsia, tapi saya beritahu je lah, bukan kita nak pergi sana pun. Dia kata ada satu perkampungan bawah tanah. Dia tengah tumbuk masa tu. Mungkin dah siap kot. Perkampungan bawah tanah. Dah duduk atas tak selamat. Masa saya datang tu dia tengah tebuk batu. Sana banyak batu kan, bukit-bukit semua batu. Perkampungan bawah tanah. Allahu Akbar. Ada satu tempat kita pergi tu, keluarga ni dah tak tahu, dia pun tak tahu. Dia datang satu tempat, dia pergi lari, duduk kat kebun zaitun. Kebun buah zaitun tu.
Kebun buah zaitun tu yang tak berdosa tu pun kena bom. Allahu Akbar. Dan keluarga ni duduk dengan kemah-kemah daripada canvas, kayu pellet. Dia kata semalaman kami tak tidur, semalam hujan. Dia kata terima kasih datang. Dan dia jamu kita TO saya. Orang dah jamu kita minum. Yang bertajim jangan minum. Jangan minum. Dia kata air ni bukan air bersih. Tak apalah minum lah. Orang dah jamu minum lah. Alah, bismillah. Dan kita tengok tempat pergi yang dia ambil air tu sama macam air TO tu, lebih kurang. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa, alhamdulillah. Syukur. Satu family ni duduk bawah tanah. Dia kata malam tadi kami tak tidur. Korek buang air, buang air jumpa ular. Dan atas tu ada satu kemah kecil. Dia kata ni, saya tanya ni kemah siapa? Ini kemah ayah saya, umur dia dah 80 lebih. Tak larat nak turun bawah, turun naik. Ayah dia macam jaga kat atas. Dia tengok mana ayah tu. Ada duduk tersemput macam tu. Malam tadi tak tidur, hujan. Allahu Akbar. Dan ada satu tempat kita pergi tu, dengan tiba-tiba yang orang yang bawa kita ni dia kata kena keluar cepat tempat ni. Kena keluar tempat ni. Dia kata dia orang dah dapat detect kita ada kat sini. Dan yang pemandu van tu, orang Syria ni sebenarnya lembut-lembut. Orang Syria dia lembut, dia Arab dia lembut. Dia beza dengan Arab Mekah, Arab Mesir lain. Mekah dia lembut, orang lembut. Dan hari dia bawa van tu, selepas dapat berita tu, dia bawa macam F1. Memang tak ingat dia laju. Kita tanya kenapa, dia pun tak tahu nak cakap apa. Kita tanya what happened pun dia tak boleh jawab. Ada satu port, berhenti satu port ni, memang satu tempat dia ada macam lubang liang lahat. Kalau ada emergency apa-apa tu, memang tempat tu lah kita duduk. Semua orang lain semua masuk ke situ. Dan kita suruh duduk kat situ. Tak lama kemudian, dua kali bom. Dan kita rasa gegar dia. Dia kata tempat yang kau pergi tadi, yang kau pergi ambil gambar tadi, dia orang dah dapat detect. Nyaris tak kena bom. Kalau tak, legend ahli ekspedisi mati kat Syria, syahid. Allahu Akbar. Tapi Allah Ta'ala panjangkan umur saya hari ini, alhamdulillah. Walaupun tak syahid, tapi dia nak sampaikan berita kita, saudara kita yang ada dekat Syria. Kita doakan, kalau kita tak mampu nak sumbangkan, kita doakan mereka. Kalau ada nampak tabung-tabung tu, hulu-hulu lah. Alhamdulillah. Bab Syria ni ada lagi panjang cerita sebenarnya nak cerita di bab hijrah ni. Bila kita dah hijrah, jumpa kawan-kawan yang hijrah pun. Hari ni kita tengok ramai kan, kawan-kawan artis, Zul Handy Black, sekarang dah panggil nama lain, Handy Plus. Dia rawat luka dia jadi Handy Plus. Ijam Medicine, alhamdulillah. Ijam Medicine hari ni jadi ustaz. Dia punya fikir risau kawan-kawan ni yang dia ni memang anak ustaz lah, anak ustazah, pandai mengaji. Bila dia dah risau, dia dah hijrah, dia jumpa anak-anak muda kat tepi jalan, jom datang mengaji kat masjid abang ni, abang ajar mengaji. Budak-budak muda tengok artis rock, dia pun minat, nak ajar mengaji pula, datanglah mengaji ramai-ramai. Dah orang otai-otai sana, tempat dia tu lah, sound ini ajar mengaji ni ada tauliah pula dah. Kalau tak panggil, tak mengaji budak tu. Tapi benda perkara ni bila didengar oleh Timbalan Mufti Negeri Sembilan, dan akhirnya Izam di interview, alhamdulillah, dan dapat tauliah. Dia memang boleh mengajar dan dia tahu hukum apa semua. Dia dah sekarang ni ustaz Izam, seorang kau pun ustaz lah. Ramai lagi siapa kawan-kawan kita, Melwing, ramai lah. Kita doa lah, semoga semua artis-artis ni hijrah kan. Masih walaupun nak menyanyi lah, tapi solat jaga, amalan kena jaga kan. Kita ni sebagai orang Islam ada tanggungjawab, yang ada kalimah la ilaha illallah, mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia pada mengingati Allah, taat pada perintah Allah. Allahuakbar. InsyaAllah sekian sajalah perkongsian. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan, satu lagu
Syah jarang berlaku ni. Satu nasihat Abadi kepada anak-anak muda sekarang yang kira anak-anak muda yang baru nak lagi ni, baru nak BBNU yang baru nak berminat dengan muzik. Masya-Allah. apa nasihat Abadi? Tak nampak pun anak muda semua nak. Apa dia Oh ni live ada, insya-Allah. Okey. Jadi semualah umum lah, bukan anak muda je, ayah-ayah, ibu-ibu. Kita kena ada satu fikir risau kita. Fikir risau apa? Fikir risau agama kita ni siapa nak jaga. Kalau kita sendiri tak jaga, ayah-ayah, ibu-ibu datang masjid, anak-anak tak tahu kat mana. Ada tak kita fikir? Saya pun minta juga, risau. Sekarang ni zaman ni macam-macam. Kan, teknologi ni macam-macam. Kita risau kan, masjid surau ni dibina untuk siapa? Bagi dia orang fikir. Tanya mereka, tanya kawan-kawan, adik-adik, sahabat-sahabat, kan, masjid surau ni dibina kan untuk siapa? Yang bina ni mungkin orang Cina, mungkin kontraktor tu Cina, tapi dia dah siap, dia balik, dia tak akan datang lagi dah. Yang kena datang ni kita lah. Sebab kita ni ada agama, kita ni kena bersatu, kita dah berjemaah. Sembahyang orang lelaki ni kena berjemaah. Macam tadi Ustaz kata 27 ganjaran solat berjemaah. InsyaAllah kita azam sama-sama, bukan kita saja, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, kita bagi mereka satu fikir risau. Masjid yang dibina ni untuk kita hidupkan, bukan untuk orang lain. Kan, hari ni kita kadang-kadang pun ada juga sekatan orang Islam nak datang masjid, orang warga negara asing nak datang masjid, nak sembahyang tak boleh. Mungkin ada masalah tu, mungkin itu punya apa ni, kita punya untuk keselamatan kita lah, insya-Allah. Kan, mudah-mudahan Allahualam. Dan apa yang saya kongsikan dengan jawapan tu, insya-Allah apa yang saya kongsikan ini menjadi manfaat dan pengajaran dan iktibar untuk diri saya sendiri dan semua, insya-Allah. Sekali sudahi dengan tasbih kafara dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.